Su-57, kengerian, sayap obsidian Malaysia. Matikan penggera. Di mana musuh? Ia sepatutnya berada di hadapan saya tetapi saya tidak nampak apa-apa. Jeritan Kolonel Natalia Volkova, Komandan Tentara Udara Rusia, bergema di lautan Pasifik yang beku. Mangsa yang diburunya adalah pejuang pertempuran udara jarak dekat paling berkuasa di dunia, Su-57 Felon. Bunyi musik dramatik. Mengikuti rapat juru terbang itu adalah bayang-bayang yang beberapa menit lalu hanya menjadi bahan ketawa Natalia F-35A Malaysia, melekat seperti dewa maut tanpa bunyi. Tipu, alat cacat sebegitu tidak mungkin dapat memintas ekor saya. Pesawat yang dia gelarkan sampah bernilai rm 100 juta itu tiba-tiba membelah awan. Sayap biru yang muncul itu menguasai sepenuhnya ruang di atas Felon dengan gerakan iblis yang seolah-olah menentang hukum alam. Ini adalah rakaman bagaimana seorang maharani yang sombong, setelah menyentuh mimpi ngeri bernama Malaysia, menggigil ketakutan di kokpitnya. Titik permulaan kebiadaban ini ialah di salon aeroangkasa antarabangsa MAX yang diadakan di lapangan terbang Zhukovsky, pinggir Moskow, di bawah udara sejuk yang menusuk tulang. Di bawah langit kelabu, jet pejuang generasi kelima kebanggaan tentara udara Rusia, Su-57 Felon, tersergam megah dengan sayap gergasinya. Jarak panjangnya melebihi 20 meter, memancarkan aura pemangsa udara yang sebenar. Di bawah sayap Felon, Komandan Regimen Penerbangan ke-4 Angkatan Angkasa Rusia, Kolonel Natalia Volkova, memandang rendah ke arah atase pertahanan tentera udara diraja Malaysia, TUDM, dengan pandangan tajam. Tidak menghiraukan suhu di bawah takat beku. Di belakangnya, sekumpulan juru terbang tegap Su-35S Flanker E berdiri tegak, berpeluk tubuh dengan wajah yang sinis. Natalia membuka mulut, meleretkan skrin tabletnya yang dilindungi tekanan seperti menyentuh artifak purba. Selamat datang dari Kepulauan Khatulistiwa yang jauh. Anda telah bersusah payah datang ke sini. Hari ini saya ada berita baik dan berita buruk. Mana yang mahu didengar dahulu? Dia tersenyum sinis tanpa menunggu jawaban pihak Malaysia. Berita baiknya ialah F-35A yang tuan-tuan beli sedang menjadi perbualan hangat di seluruh dunia. Dan berita buruknya ialah ia menjadi bahan ketawa sebagai alat yang paling teruk dan paling cacat dalam sejarah pasaran. Natalia menjentikan jarinya, dan data mengejutkan terpapar pada monitor gergasi. Ia adalah salinan laporan sulit mengenai F-35 yang bocor daripada pejabat accountability Kerajaan Amerika dan Kementerian Pertahanan Britain. Dengar sini. Kadar misi boleh laksana F-35B tentara udara Britain hanyalah 33%. Hanya satu daripada 3 kali ia boleh terbang dengan betul. Selebihnya, ia tersadai di hangar kerana kekurangan alat ganti atau juru teknik menggaru kepala. Suaranya tajam, menggetarkan udara tanpa pembesar suara dan kejam secara logiknya. Malah Amerika sendiri pun menyedihkan. Lebih 70 unit ditolak kerana masalah perisian TR-3 terbaharu. Landasan mereka telah menjadi tempat letak kereta untuk model terbaharu yang tidak boleh terbang. Inilah reality jet yang Anda anggap sebagai penguasa udara. Bukan sahaja kaki tangan tentera Rusia, malah utusan dari China dan Iran yang hadir turut terlepas tawa sinis. Natalia maju selangkah lagi ke arah atase Malaysia, sambil disambut gelak tawa itu. RM 140 juta seunit. Termasuk kos penyelenggaraan, ia berganda. Tuan-tuan telah menggunakan wang hasil cukai rakyat untuk membeli 147 unit sisa industri yang paling tidak berguna di dunia. Apakah lagi yang boleh dikatakan selain kebodohan? Tegurannya tepat mengenai titik kelemahan. Fasa blok 4F-35 tertangguh. Masalah pengurusan haba masih tiada penyelesaian. Radar kadang-kadang terpadam. Walaupun spesifikasi pada katalog adalah terkuat, konsensus pakar ketenteraan global adalah ia terlalu sensitif untuk medan perang. Natalia membelai muncung engine thrust vectoring Felon yang hitam pekat, seolah-olah memamerkan haiwan kesayangannya yang ganas. Apa yang diperlukan oleh jet pejuang bukanlah litar elektronik yang licik, tetapi kuasa yang mutlak, keandalan yang ganas, yang boleh berfungsi dalam cuaca buruk manapun dan menjatuhkan musuh walaupun berlumuran lumpur. Lihatlah Felon saya.
Dia menunjuk ke langit dengan bangga. Dengan bunyi yang memekakan telinga, Su-57 yang sedang melakukan penerbangan demo memecut menegak, kemudian seolah-olah terhenti di udara, ia melakukan kulbit yang memusingkan hidungnya ke belakang. Gerakan yang seolah-olah melanggar hukum fisik itu mendapat sorakan dan tepukan gemuruh. Tidakkah Anda lihat? Ini adalah gerakan Raja Udara yang sebenar. Bolehkah F-35 Anda melakukan perkara seperti ini? Sebelum itu, mungkin ia boleh dihidupkan, enjinnya pun sudah meragukan. Askar Rusia ketawa terbahak-bahak. Hei, dengar tak? F-35 Malaysia perlu 30 menit untuk reboot sebelum berlepas. Apa yang akan dilakukan jika ia beku di udara? Menghubungi pusat panggilan, dihujani penghinaan dan peluru kata-kata. Natalia menamatkan serangan itu dengan menunjuk ke arah sapu tangan putih yang terselit di poket dada atasnya Malaysia. Jika Anda bercadang untuk datang ke latihan bersama bulan depan, sediakan banyak sapu tangan itu. Bukan untuk mengelap air mata, tetapi Anda akan memerlukannya untuk menggigil di kokpit apabila bertemu velon saya. Dia mendekatkan wajahnya, bau wangiannya memenuhi ruang, dan berbisik. Matanya tidak menunjukkan belas kasihan terhadap yang lemah, hanya penghinaan yang murni. Anda boleh melarikan diri. Lagipun, Theodem hanyalah pengikut Amerika, kan? Coba memasuki ruang udara saya dengan sayap pinjaman yang penuh dengan black box yang tidak boleh diselenggara sendiri hanyalah tindakan membunuh diri. Lelaki atas itu menggenggam penumbuk di atas lututnya. Dia menahan kemarahan yang menyebabkan seluruh badannya menggeletar dengan segala daya rasional. Dia ingin membantah. Dia ingin mengatakan bahwa situasinya di Malaysia berbeza. Tetapi apa sahaja yang dikatakannya di sini hanya akan menjadi rungutan anjing yang kalah. F-35, mengikut pengetahuan global, adalah jet yang cacat dan penuh masalah. Untuk menafikannya, dia perlu menunjukkan hasil, bukan kata-kata. Lelaki itu tunduk hormat dalam diam. Ia adalah tunduk yang tenang dan berat, seperti seorang pendekar yang telah membuat keputusan. Terima kasih atas nasihat, Kolonel. Tetapi sapu tangan itu, mungkin Anda yang memerlukannya. Selepas lelaki itu pergi, Natalia hanya mendengus, meneguk segelas wain merah, berlagak. Tidak mengapa, suhu air lautan Pasifik adalah rendah. Saya akan berdoa agar juru terbang yang ditembak jatuh tidak kesejukan. Dia tidak tahu, F-35A, yang diterima Malaysia, menyimpan rahasia yang akan memusnahkan semua yang dia percaya. Wujudnya sekumpulan jurutera Malaysia yang aneh, yang telah mengatasi kecacatan yang telah dipersalahkan oleh seluruh dunia dengan keazaman dan teknologi, dan bahwa kebisuan lelaki itu adalah datang dari keyakinan, bukan ketakutan. 2 minggu selepas pertemuan yang memalukan di Moskow, pentas beralih ke kemudahan SME Aerospace di Subang, Malaysia. Ini adalah hab penyelenggaraan dan pemeriksaan akhir F-35, kemudahan yang dihormati oleh tentara udara di seluruh Asia Pasifik, malah Pentagon sendiri. Namun, terdapat ketegangan yang luar biasa di dalam kilang itu. Talian pemasangan yang sepatutnya berjalan lancar, terhenti. Di tengah-tengahnya, berdiri seorang veteran berusia 72 tahun, Datuk Hasan bin Ahmad, seorang legenda tukang yang telah menyokong ruang udara negara selama setengah abad setelah terlibat dalam penyelenggaraan MiG-29N dan Su-30 MKM. Di hadapannya terbaring bahagian badan F-35 yang baru dihantar dari Amerika. Datuk Hasan mengusap permukaannya perlahan dengan hujung jarinya, menghembus nafas pendek. Tak guna. Buka semua. Ini tidak akan terbang dengan sempurna. Jurutera muda di sekelilingnya terkejut. Semua komponen yang dihantar dari Amerika telah lulus pemeriksaan ketat penghilang. Semuanya berada dalam toleransi yang dibenarkan oleh manual. Namun, Datuk Hasan menggelengkan kepala. Mungkin ia lulus mengikut piawaian Amerika, tetapi mata saya tidak boleh ditipu. Terdapat jurang 0,01 mm di sini. Ini tidak boleh dipanggil siluman, stealth. Inti pati F-35, sifat siluman. Bergantung pada bentuk badan dan lapisan khas yang membolehkan gelombang radar mengalir melepasi pesawat.
Jika terdapat walaupun sedikit ketidakrataan atau jurang sebesar sehelai rambut, ia akan memantulkan gelombang radar dengan kuat. Orang Amerika berkata, ia hanya alat perang. Jangan terlalu pedulikan sedikit sisihan, tapi mereka salah, kata Datuk Hasan. Apa yang kita buat bukan sekadar senjata. Ia adalah amanah yang membawa nyawa juru terbang. Tiada kompromi. Dengan kata-kata Datuk Hasan, semangat tukang adiwira Malaysia terserlah. Kerja penjajaran panel alignment, yang dipanggil Shirihase dalam istilah teknikal Jepun bermula. Tukang-tukang itu memasukkan kepingan pelaras berukuran mikron yang dipanggil SIM, mengubah sway torque, pengetatan bolt mengikut suhu dan kelembapan untuk menghilangkan sepenuhnya herotan logam. Itu adalah kegilaan untuk menjadikan jurang yang sepatutnya dibenarkan menjadi hampir sifar. Tambahan pula, ketelitian mereka menjangkau kepada cat. Permukaan F-35 disalut dengan lapisan siluman khas. Ini adalah tugas yang sangat rumit. Prestasinya tidak akan berfungsi melainkan ketebalan lapisan cat adalah seragam. Walaupun lengan robot biasanya melakukan pengecatan, mata manusia sentiasa mengawasi di Malaysia. Tukang cat yang mahir dapat mencari ketidakseragaman tahap nanometer hanya dengan pantulan cahaya dan membetulkannya secara manual. Apa yang mereka sasarkan bukanlah produk industri, tetapi artifak craft. Sementara itu, di kemudahan penyelenggaraan IHI di Kuala Lumpur, pemandangan yang sama berlaku, penyelenggaraan enjin F1135, jantung F35. Enjin yang paling berkuasa di dunia ini juga merupakan sarang masalah kerana kerumitannya. Namun, juru teknik Malaysia meletakkan stetoskop pada badan enjin, mendengarkan putaran turbin. Bunyi putaran bilah turbin ketiga agak keruh. Kehausan bebola galas telah bermula. Kerosakan kecil yang tidak ditunjukkan oleh nilai sensor ditangkap oleh deria manusia. Walaupun manual mengatakan tidak perlu diganti, mereka tanpa ragu-ragu membongkarnya dan menggantikannya dengan komponen baru yang digilap seperti cermin. Juru terbang ujian TUDM yang menerbangkan F-35A versi Malaysia ini pada hari ujian penyerahan menggigil dengan perbezaan sebaik sahaja berlepas. Apa ini? Seolah-olah saya meluncur di atas ais. Tiada getaran, tiada bunyi. Pesawat ini disambungkan terus kepada saraf saya. Dia tidak tahu. Dia sedang menerbangkan satu-satunya jet di dunia yang telah melangkaui manual, di mana jiwa telah ditiup masuk ke dalamnya. Pada hari latihan bersama yang menentukan di Laut Jepun, 4 unit F-35A yang dihantar oleh Datuk Hasan dan rakan-rakannya berlepas dari landasan dengan senyap. Di hadapan mereka, elit tentera udara Rusia yang dipimpin oleh Kolonel Natalia Volkova sedang menunggu. Mereka masih tidak tahu bahwa mereka akan menghadapi bukan sampah yang tidak boleh terbang, tetapi pedang samurai yang tidak kelihatan yang diasah oleh tukang adiwira Malaysia. Di kokpit, juru terbang Malaysia menghidupkan sistem pertempuran dengan tenang. Sistem semua hijau. Tiada sebarang ralat. Sempurna. Mari kita pergi. Kita akan tunjukkan kepada Maharani sombong itu kengerian ketukangan Malaysia. Sayap biru itu membelah lautan awan menuju ke utara. Di hadapan mereka adalah permulaan 3 menit yang akan menjadi legenda. 10.000 meter di atas Laut Jepun. Di atas lautan awan, formasi besar yang membawa maruah tentera udara Rusia sedang berarak. Di hadapan adalah Su-57 Felon Kolonel Natalia. Dikawal oleh 4 unit Su-35S terbaharu dalam formasi berlian. Radar mereka mencari sekeliling dengan output maksimum. Natalia menahan rasa bosan di kokpit. Lambat. Terlalu lambat. Adakah mainan Malaysia itu telah rosak dan berpatah balik? Skrin radarnya menunjukkan langit yang jelas. Tanpa sebarang bunyi bising, dia tidak tahu bahwa kesunyian ini adalah selubung siluman sempurna yang dicipta oleh tukang Malaysia. Cat yang disiapkan oleh Datuk Hasan dan rakan-rakannya tidak memantulkan gelombang radar. Sebaliknya, ia menyerapnya seperti lohong hitam. Pada ketika itu, komunikasi yang berbunyi seperti jeritan datang daripada juru terbang bawahannya. Kolonel, ada sesuatu yang tak kena. Tiada reaksi pada radar. Tetapi Airway, penerima amaran radar, saya mengesan kunci tembakan. Apa yang kamu katakan? Tak mungkin dikunci jika musuh tak nampak.
kerusakan instrumen. Semasa Natalia meluahkan kata-kata itu, keadaan tiba-tiba berubah. Su-35S yang terbang di barisan belakang tiba-tiba menundukkan hidungnya tanpa amaran. Pesawat nomor 2. Apa yang berlaku? Saya tak tahu. Sistem kawalan penerbangan terputus. Semua sistem telah terputus litar pintas. Ada sesuatu. Jamming yang sangat kuat. Natalia menggigit bibirnya. Serangan peperangan elektronik EUE. Membutakan mata dan telinga musuh tanpa menunjukkan rupa. Itu adalah kemahiran F-35. Tetapi jamming sekuat ini tidak pernah didengarinya. Keupayaan EW-35 yang diketahuinya hanyalah untuk mempertahankan dirinya sendiri. Tetapi apa yang berlaku sekarang adalah penindasan sepihak. F-35A. Malaysia menyalurkan gangguan elektronik pada output yang jauh melebihi spesifikasi pengilang, membakar avionik jet Rusia yang sudah usang. Tindakan licik. Tunjukkan muka kamu. Natalia menghidupkan afterburner Su-57. Dengan bunyi yang kuat, ia memasuki dunia Mach. Naluri memberitahunya, musuh tidak menyerang dari jarak jauh, ia menyelinap masuk ke jarak dekat. Seketika, dia melihat bayangan seperti riak air di celah-celah awan. Natalia secara refleks menolak kayu kawalan, membawa Su-57 ke dalam domain pertempuran udara jarak dekat yang menjadi kepakarannya. Sasarannya tepat. F-35A dengan lambang bulat Malaysia muncul dari awan. Jarak hanya 800 meter. Jarak dogfight, senyuman ganas kembali ke wajah Natalia. Bodoh, melepaskan sifat siluman dan mencabar Felon, yang paling kuat dalam pertempuran udara jarak dekat. Su-57 menghidupkan muncung thrust vectoring sepenuhnya, melakukan pusingan tajam di udara. Badan gergasi itu meluncur ke sisi, seolah-olah menentang hukum fisik, coba memintas ekor F-35. Biasanya, F-35 yang berat tidak mungkin dapat mengikuti gerakan ini. Tetapi pada detik berikutnya, Natalia menyaksikan pemandangan yang tidak dapat dipercayai. Di mana dia baru sahaja berpusing, di tempat dia coba menyelaraskan bidikan senjatanya, F-35 sudah berada di situ. Lebih teruk lagi, F-35 itu melekat padanya dalam penerbangan terbalik, memandang terus ke kanopi Su-57. Kenapa? Kenapa kamu ada di situ? Untuk bertindak balas kepada trajektori melampau Su-57 yang berpusing itu, jet itu sepatutnya perlu diputar ke had limitasi dan menahan G yang teramat kuat. Tetapi F-35 di hadapannya terapung di sana dengan tenang, seolah-olah dilepaskan dari rantai graviti. Inilah kemuncak penjajaran panel yang dilaksanakan oleh Datuk Hasan dan pasukannya. Badan pesawat yang daya tarikan udaranya telah dikurangkan ke had yang paling rendah, bertindak balas kepada input juru terbang dengan sifar kelewatan. Tambahan pula, enjin F-135 yang diselaraskan oleh juru teknik Malaysia membolehkan pelarasan output kuasa halus yang tiada dalam spesifikasi katalog, mencapai kawalan yang seolah-olah melekat pada udara. Ini gila, jatuh. Natalia menekan butang pelancar misil jarak dekat sambil panik. Tetapi dia tidak dapat kunci tembakan. Ia berada di hadapannya, pada jarak yang boleh disentuh. Tetapi badan F-35 itu terus berayun sedikit, dalam unit angka yang halus. Ia adalah gerakan mengelak mikro yang dikawal oleh AI. Menganalisis frekuensi radar pengunci musuh, ia menggerakkan pesawat beberapa unit angka sahaja pada saat ia akan dikunci. Kepada mata manusia, ia kelihatan seperti terhenti, tetapi bagi komputer, ia seperti mengejar bayang-bayang. Tak kena. Kenapa tak kena? Seolah-olah mengejek Natalia yang menggigil, F-35A berpusing dan kini menari di hadapan muncung Su-57. Ia adalah pendakian menegak yang indah, yang mencuri tarian kobra yang menjadi kepakaran Su-57. Kolonel, di belakang. Kita telah ditangkap sepenuhnya. Suara putus asa pembantu pilot bergema. Natalia memegang kayu kawalan dengan tangan yang dibasahi peluh. Pesawatnya terasa berat seperti pelumbum. Ketakutan tidak membuat badannya kejang. Kebanggaan udaranya, segala yang dia percayai, telah lumpuh oleh tekanan mutlak dan prestasi F-35 Malaysia yang tidak dapat difahami. Satu bunyi amaran bergema di kokpit.
Ia bukan amaran misil. Ia adalah message teks satu perkataan yang dihantar melalui pautan data dari F-35A. Checkmate. Tipu. Ini mimpi. Saya tidak akan dikalahkan oleh alat cacat itu. Natalia menjerit, membuang suar tanpa makna. Tetapi Dewa Maut di belakangnya tidak berganjak. Penindasan yang lengkap, seolah-olah mengatakan dia tidak perlu menarik picu pun. Hanya 3 menit dari permulaan. Formasi paling kuat yang dibanggakan oleh tentara udara Rusia telah dikalahkan di hadapan teknologi Malaysia tanpa sempat melepaskan satu peluru pun. Suara Malaysia yang tenang tetapi penuh keyakinan kedengaran di radio. Di sini tentara udara Diraja Malaysia, pesawat Anda telah dikira musnah. Ulangi, pesawat Anda sudah mati. Suara itu menembusi hati Natalia dengan dingin. Landasan pangkalan udara Komatsu menjelang senja, kontras yang suram dilukis antara pemenang dan yang kalah. Su-57 Velon tentara udara Rusia, yang kalah mendarat dengan bunyi egzos yang kasar, seperti binatang yang cedera. Di sebelahnya F-35A Malaysia, yang baru sahaja bermain dengan jet pejuang terkuat di dunia seperti anak kecil, berehat dengan senyap, seperti arca yang terbuat dari obsidian. Kanopi dibuka. Kolonel Natalia Volkova turun dari tangga dengan langkah gemetar. Wajahnya pucat seperti mayat. Kemegahan Maharani yang sombong, yang menganggap jet Malaysia sebagai besi buruk di Moskow beberapa jam lalu, telah hilang. Yang tinggal hanyalah perasaan kehilangan, seolah-olah pandangan dunianya, kepercayaan bahwa kuasa adalah segalanya, telah hancur dari akarnya. Dia menghempaskan topi keledarnya ke tanah konkrit, dan dengan wajah yang bengis, dia marah ke hangar pihak Malaysia. Curang, saya tak akan terima ini. Apa yang kamu ubah dalam engine itu? Pergerakan itu mustahil secara fisikal. Adakah kamu menyuntik nitro? Adakah kamu gembira kerana membuat pengubah suaian yang kotor? Air mata kekalahan mengalir tanpa henti dari matanya. Dia tidak dapat menerima maruahnya sebagai ace tentera udara Rusia dan penghinaan yang dia tunjukkan di hadapan anak buahnya. Jika dia tidak mendedahkan tipu daya Malaysia, semangatnya akan hancur. Di hadapannya, seorang lelaki tua kecil yang berbau minyak dan besi melangkah perlahan, Datuk Hasan bin Ahmad, ketua penyelenggaraan SME Aerospace. Dia tidak berkedip pun terhadap kemarahan Natalia, hanya memandangnya dengan mata yang seolah-olah kasihan. Anak muda, pengubah suaian kotor, suara Datuk Hasan rendah tetapi berat, bergema dari perutnya. F-35 ini, sehingga ke satu skru dan satu rivet, semuanya adalah komponen tulen pengilang. Kami memasangnya mengikut pelan reka bentuk Amerika tanpa sebarang sisihan. Natalia maju, seolah-olah mahu mencengkam kolar Datuk Hasan. F-35 tulen tidak mungkin membuat gerakan seperti itu. Velon saya, dengan enjin paling berkuasa, dikalahkan tanpa dapat mengunci tembakan pun. Adakah kamu mau katakan kamu menggunakan sihir? Datuk Hasan menenangkan tangan Natalia yang menggigil dengan lembut dan tanpa berkata apa-apa, menunjuk ke arah F-35E di belakangnya. Bukan sihir, ia jiwa. Sentuhlah. Tanggalkan sarung tangan kamu dan rasai dengan kulit kamu sendiri apa yang telah dilakukan oleh tukang Malaysia. Natalia memandang lelaki tua itu dengan mata penuh keraguan, tetapi seolah-olah ditarik oleh sesuatu, dia berjalan ke arah badan F-35A dengan berhati-hati. Badan pesawat bersinar dalam cahaya senja. Dia menanggalkan sarung tangan kulitnya, meramasnya seperti kertas, dan menghulurkan jari jemarinya yang menggigil ke sayap hitam pekat itu. Pada saat menyentuh, kejutan seperti arus elektrik mengalir melalui seluruh badan Natalia. Dia menarik nafas. Tak mungkin. Permukaan jet pejuang, tidak kira betapa tepatnya ia dibuat, sepatutnya terasa sentuhan rivet yang tidak terkira banyaknya dan jurang kecil pada sambungan panel. Tetapi jet ini berbeza. Tiada apa-apa yang tersangkut pada hujung jarinya. Kelicinan yang menyeramkan, seolah-olah ia diukir dari sekeping obsidian raksasa. Dia mengusap pangkal sayap, jurang hatch pemeriksaan, dan sekeliling saluran udara engine dengan rasa tidak percaya. Jarinya seolah-olah melekat padanya. Tiada jurang, tiada perbezaan ketinggian. Penjajaran panel dalam unit mikron, pelapisan siluman yang seragam pada tahap nanometer. Tipu, jari Natalia menggeletar, dia menyadari.
Ini bukan senjata, ini adalah artifak craft yang dimasukkan dengan keazaman dan doa yang gila. Datuk Hasan bersuara perlahan. Orang Amerika memanggilnya toleransi, mengatakan sisihan kecil adalah boleh diterima. Mereka kata itu sudah cukup kerana ia adalah alat perang. Tetapi kami berbeza. Datuk Hasan merenung tangan kotornya yang berminyak. Apa yang kami buat bukan sekadar sekeping besi. Ia adalah amanah nyawa juru terbang. Jika ada jurang 0,01 mm, udara akan bergolak. Golakan itu menjadi rintangan, dan rintangan itu menghasilkan kelewatan 0,1 saat. 0,1 saat itulah yang menentukan hidup dan mati. Datuk Hasan memandang mata Natalia. Anda kata F-35 adalah barangan kaca yang halus. Betul. Itulah sebabnya kami menggilap dan membelai kaca itu puluhan ribu kali dan meniupkan jiwa ke dalamnya. Kemudian, kaca itu bertukar menjadi berlian. Mesin akan sentiasa membalas jika kamu menyayangi dan mempercayainya. Natalia rebah di situ. Lututnya menggeletar. Dia tidak dapat berdiri. Dia kalah. Kalah sepenuhnya. Bukan dalam kuasa kuda enjin atau kapasiti misil, tetapi dalam kedalaman keazaman terhadap ketukangan. Dia telah memanggil F-35 sebagai sampah dan menganggap orang Malaysia sebagai bodoh. Tetapi siapakah yang sebenarnya bodoh? Bukankah dirinya sendiri yang menyalahkan kesukaran penyelenggaraan pada pesawat dan berpegang pada angka palsu spesifikasi katalog? Orang Malaysia, sebaliknya, menghadapi jet cacat yang telah dipersalahkan oleh seluruh dunia dan menempanya menjadi pedang terkuat yang dibasahi peluh dan minyak. Air mata besar jatuh dari mata Natalia, membasahi konkrit. Ia bukan air mata kekalahan. Ia adalah perasaan takjub yang dipegang oleh seorang pahlawan yang menghadapi hakikat yang mutlak, dan rasa malu kerana menyedari kebodohan diri sendiri. Dia mengambil topi tenteranya yang kotor, dan tanpa mengelap wajahnya yang kotor dengan lumpur dan air mata, dia menghadap Datuk Hasan. Dia menghentakkan kakinya, meluruskan belakangnya, dan memberi tabik hormat yang dalam. Ia bukan tabik hormat formal kepada askar negara musuh. Ia adalah bukti penghormatan dan pengakuan yang tulus dari seorang pahlawan kepada guru yang jauh lebih tinggi daripadanya. Saya mohon maaf, suara Natalia pecah dengan tangisan. Saya memanggil pesawat ini sampah, tetapi saya salah. Ini adalah sayap yang paling indah dan paling menggerunkan di dunia. Dia menundukkan kepalanya sehingga menjadi sudut tepat. Saya kalah. Penghormatan tulus saya kepada jiwa jurutera Malaysia. Matahari terbenam memanjangkan bayang-bayang kedua-duanya. Datuk Hasan tersenyum, menggaru kepalanya dengan kekok, dan menanggalkan sarung tangan kerjanya yang kotor, menghulurkan tangan kepada Natalia. Baguslah jika kamu faham, anak muda. Percaya dan sayangilah mesin itu. Dengan cara itu, velon kamu juga akan terbang dengan lebih baik. Ya, saya janji. Natalia menggenggam tangan hangat dan kasar itu dengan kedua-dua tangannya. Tangan itu berketul dan keras, berbau minyak. Tetapi baginya, ia terasa lebih hangat daripada sutera yang paling mahal. Maharani Ais, yang menghina Malaysia kini tiada lagi. Yang ada hanyalah seorang juru terbang yang telah menyentuh semangat tukang adiwira Malaysia dan mempelajari kekuatan langit yang sebenar.